Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam 3 video sebelum ni kita telah melihat persiapan yang perlu kita lakukan sebelum, sewaktu dan selepas menjawab peperiksaan dalam talian. Jadi saya ingin akhiri pembentangan ini dengan menyimpulkan beberapa perkara penting daripada pengalaman kita, yang pengalaman baru kita ini, pengalaman menduduki peperiksaan dalam talian. Perkara yang pertama adalah kita perlu peringatkan diri kita, kenapa kita sebagai seorang pelajar perlu menjawab peperiksaan. Dan akhirnya tujuan peperiksaan adalah peluang untuk kita sebagai seorang pelajar membuktikan bahawa kita telah berjaya menguasai apa yang kita pelajari. Jadi peperiksaan ini akhirnya adalah platform, gelanggang untuk kita membuktikan kepada diri sendiri, kepada pensyarah kita bahawa kita telah berjaya menguasai apa yang kita pelajari. Ia satu bentuk pembuktian penguasaan pelajar. Dan akhirnya ia bukan sangat kita nak bersaing dengan orang lain, meskipun keputusan peperiksaan itu boleh kita gunakan untuk menanda aras diri kita berbanding dengan kawan-kawan ataupun dengan orang lain. Tetapi itu bukan matlamat utamanya. Sebab pada pandangan saya, akhirnya persaingan yang terpenting dalam apa jua peperiksaan adalah sejauh mana kita berjaya memperbaiki diri kita berbanding di awal semester. Maksudnya selepas kita menjalani pengajaran dan pembelajaran selama 14 minggu, adakah kita di akhir 14 minggu tu, adakah mutu kita sebagai seorang pelajar lebih bagus, sama ataupun lebih teruk berbanding dengan sewaktu minggu pertama? Are we better at the end of the 14 weeks or are we worse off? Itu saja persoalan yang penting sebenarnya, dan itu saja persaingan yang penting, persaingan kita dengan diri kita sendiri. Kalau kita rasa bahawa kita telah mempelajari sesuatu dan kita telah berjaya memperbaiki tahap pengetahuan dan penguasaan diri kita berbanding dengan di awal semester, maka itu pun satu bentuk kemajuan. Dan peperiksaan yang bagus sepatutnya boleh menangkap kemajuan tersebut, boleh mempamerkan, boleh mencerminkan kemajuan tersebut. So a good exam will be able to capture the progress that the students have made throughout the 14 weeks. A bad exam, a badly designed exam, would not do that. So, jadi itu perkara pertama. Kita kena ingat balik kenapa kita kena ambil peperiksaan. Sebab akhirnya sama ada peperiksaan itu bersemuka ataupun dalam talian, akhirnya dia punya tujuannya masih sama. Kemudian apakah yang akan disoal dalam peperiksaan? Dan saya dah sebut bahawa dalam peperiksaan dalam talian ini, soalan yang diberikan biasanya akan merupakan soalan beraras tinggi. Maksudnya soalan ini bertujuan untuk membezakan pelajar yang betul-betul bagus dengan pelajar yang pura-pura bagus. Maksudnya setengah pelajar ni dia mungkin bagus dalam menghafal fakta. Jadi kalau soalan itu hanya memerlukan pelajar untuk menulis atau menulis fakta tersebut, menyaraikan fakta tersebut, maka dari sudut pandang soalan tersebut, pelajar itu pelajar bagus. Tapi kita tahu bahawa pelajar yang belajar dan menghafal semata-mata itu pelajar yang kurang bagus berbanding dengan pelajar yang belajar dengan betul-betul memahami apa yang dipelajari, dan pelajar yang boleh menggunakan apa yang dipelajari dalam konteks yang baru. Jadi itu sebabnya peperiksaan dalam talian ini memberi peluang kepada pensyarah untuk membezakan pelajar yang betul-betul bagus daripada pelajar yang selama ni mungkin dia skor pun sebab dia kuat menghafal, ataupun dia skor pun sebab dia hanya membuat pasir saja, tapi dia tak boleh berfikir secara kreatif, tak boleh berfikir secara asli. Jadi peperiksaan dalam talian disebabkan dia memerlukan pensyarah untuk
mereka bentuk soalan aras tinggi. Jadi dia memberi peluang kepada pelajar untuk membezakan diri mereka dengan rakan-rakan yang lain dengan cara yang tulen. Tetapi akhirnya kita kena ingat bahawa peperiksaan ini bukannya bertujuan untuk menilai kecekapan teknologi pelajar. Dia bertujuan untuk menilai pengetahuan dan kemahiran pelajar dalam bidang tersebut. Jadi sebab itu apabila pensyarah mereka bentuk peperiksaan dalam talian ini, pensyarah kena pastikan bahawa beban penggunaan teknologi itu tidak terlalu besar untuk pelajar, supaya pelajar tidak dimangsakan hanya kerana mereka tidak cekap menggunakan teknologi. Right? Perkara yang paling besar yang akan berubah apabila kita beralih daripada peperiksaan bersemuka ke peperiksaan dalam talian adalah macam mana kita menjawab peperiksaan. Isu pengurusan masa menjadi lebih penting. Pembahagian di antara masa untuk menjawab peperiksaan, menjawab soalan, dengan masa untuk menghantar jawapan peperiksaan. Right? Jadi ini satu perubahan yang perlu kita sedari. Yang kedua adalah dari segi pengurusan teknologi maklumat itu sendiri, dari segi penggunaan komputer, telefon pintar, internet dan cloud services. Right? Sebab bila kita menjawab peperiksaan dalam talian ni, kita bukan sekadar menghadap skrin komputer saja. Di sisi kita akan ada telefon kita. Kemudian komputer dan telefon kita ni kena bersambung kepada rangkaian internet yang stabil. Kemudian kita juga perlu memindahkan fail menggunakan cloud services. Jadi semacam ada banyak alat-alat yang perlu kita sediakan sebelum kita boleh menjawab peperiksaan dalam talian. Kalau peperiksaan sebelum ni bersemuka, benda yang kita perlu bawa dalam dewan peperiksaan, okey, alat tulis. Right? Alat tulis dan slip peperiksaan. Tapi bila peperiksaan dalam talian ni, kita mungkin kena bawa juga alat tulis kita kalau kita memilih untuk menulis jawapan kita kan. Tetapi kita juga perlu pastikan ada komputer, ada telefon pintar, ada internet. Kita tahu macam mana menggunakan cloud services. Jadi itu merupakan perkara tambahan yang perlu kita sediakan apabila kita menjawab peperiksaan dalam talian. Right? Dan peperiksaan talian ini dia membangkitkan beberapa isu-isu etika. Saya tonjolkan dua saja. Yang pertama adalah tentang isu pelajar meniru dan menciplak apabila menjawab peperiksaan dalam talian. Dan ini berkait dengan isu keadilan. Dalam arti kata, kalau ada seorang pelajar yang meniru atau yang menciplak jawapan orang lain, maka itu dan pelajar itu mendapat markah yang lebih tinggi daripada pelajar yang mematuhi peraturan peperiksaan, yang tidak meniru, yang tidak menciplak. Jadi akan timbul isu keadilan itu di situ. Adil ataupun tidak, pelajar yang meniru dapat markah lebih tinggi, manakala pelajar yang tak meniru, yang ikut peraturan itu dapat markah lebih rendah. Right? Ataupun adil ataupun tidak, pelajar yang capaian internet dia bagus boleh menjawab peperiksaan dengan tenang, tapi pelajar yang capaian internet tak bagus, kemudian persekitaran di rumah dia pun tak kondusif, tidak dapat memberikan sepenuh perhatian dan tidak boleh menempuhkan sepenuh perhatian untuk menjawab peperiksaan dalam talian. So ini isu-isu keadilan yang yang akan timbul sewaktu kita menjawab peperiksaan dalam talian. Selain itu, timbul juga isu kesetaraan, equality. Right? Bila kita menjawab peperiksaan bersemuka, kita boleh pastikan kesemua pelajar yang menjawab soalan peperiksaan itu berada dalam persekitaran yang sama, berada pada padang sama rata lah. Mereka semua berada dalam peperiksaan, mereka semua hanya dibenarkan peralatan tertentu, mereka akan diberikan tempoh masa yang sama. Right? Jadi kita boleh pastikan kebanyakan faktor-faktor sewaktu peperiksaan itu berjalan sama untuk semua pelajar. Tetapi apabila kita membuat peperiksaan dalam talian ini, ada banyak faktor-faktor yang kita tak boleh pukul rata, yang tak boleh kita pastikan ianya sama rata untuk semua pelajar. Jadi akan timbul perbezaan pengalaman dari satu pelajar ke pelajar lain apabila mereka menduduki peperiksaan dalam talian. Dan
ini perkara yang agak sukar untuk kita atasi. Cuma kita boleh akui bahawa ianya wujud dan cuba untuk merapatkan jurang perbezaan pengalaman menduduki peperiksaan itu dari satu pelajar ke pelajar lain secara individu. We can treat it on a case by case basis. Sebab kalau kita nak pastikan kesetaraan, dalam peperiksaan dalam talian sebagaimana kesetaraan dalam peperiksaan bersemuka, itu memerlukan perubahan bukan saja di pihak pensyarah tapi juga di pihak pentadbir universiti, di pihak kerajaan. Jadi pensyarah terbatas dari segi apa yang mereka dapat lakukan. Right? Jadi isu-isu etika ni saya bangkitkan saja dan saya terangkan saja supaya awak sebagai seorang pelajar awak faham kekangan yang dihadapi oleh pensyarah apabila kami terpaksa memberikan peperiksaan dalam talian kepada pelajar. Sebab dalam norma baru ini bukan saja pelajar yang perlu berubah, tapi pensyarah pun banyak kena belajar benda yang baru. Dan saya rasa sekiranya kita sedar bahawa orang lain pun sedang berhempas pulas cuba untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini, kita akan bersifat lebih empathy, kita akan punya lebih banyak empathy terhadap orang lain dan kita akan rasa kita semua ni bersama-sama menghadapi benda ini dan kita akan kurang sifat mementingkan diri sendiri, right? Dan itu penting sekiranya kita ingin berdepan dengan norma baru ini dengan yakin dan dengan tenteram, right? Sebab kita hanya boleh mengharungi situasi baru ini sekiranya kita bekerjasama. Tapi sekiranya pensyarah bersangka buruk kepada pelajar, pelajar bersangka buruk kepada pensyarah, itu akan menyusahkan lagi perjalanan kita dalam norma baru ini.